siapa dekat belakang kau dia cakap tu. Kuatlah dia menilai. Masa tu baru saya punya bulu roma semua naik. Oh bro, masa ni lah yang takut. Tiba-tiba dengar macam ada benda gores kat tingkap. Manusia ke, wallahualam, wali ke, hantu ke. Saya tengah bawa kereta, saya pandang, saya tak kelip mata, air mata saya berenang macam bertakung. Anda sudah bersedia? Selamat datang ke panggung misteri malam. Pernahkah malam-malam Anda dipenuhi misteri, godaan, jelmaan? Kisah pertama pada malam ini bakal membeliakkan mata Anda kembali. Tempayan. Orang tua selalu pesan, mulut tempayan boleh ditutup. Tapi apa akan jadi ya kalau yang dalam tempayan itu sendiri mengoyan-ngoyan? Mengoyan. Saya memangnya percayalah dengan benda-benda yang berkaitan dengan kata apa unsur-unsur yang kita tak nampak kan. Sebab memang dah tertulis pun memang bukan kita saja yang penghuni dekat atas muka bumi ni, memang ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Saya sememangnya seorang yang suka mengumpul barang lama, seperti cermin, tempayan lah yang paling saya suka kan. Satu hari tu selepas hari raya ya, kalau saya ingat balik pada tahun 2007, saya ke rumah arwah pakcik saya di Pekan Pahang. Rumah tu sebenarnya dah ditinggalkan sebab arwahnya pun dah meninggal lebih kurang 3-4 tahun sebelum itu. Jadi saya terfikir yang kata lah kat rumah, saya panggil dia Abah juga sebab dia pakcik saya. Kat rumah Abah ada satu frame ataupun bingkai gambar yang ada lukisan macam tu. Saya kata saya nak ambil lah. Jadi saya pergi. Bila saya pergi di ruang tamu, frame gambar tu sebenarnya dah rosak, dah jatuh di atas lantai dan dah orang kata dah pecah lah Saya pergilah ke bahagian bawah rumah. Rumah di Pahang memang tiangnya tinggi sebab untuk banjir kan. Saya ambil jalan-jalan tu, saya ternampak ada satu batu giling yang lama tu, yang besar tu. Tiba-tiba di bahagian belakang batu giling tu, saya ternampak ada satu tempayan besar. Dia macam yang saya nampak cuma mulut tempayan saja, dah tertanam separuh. Saya nak bawa balik tempayan tu. Saya gali tanah di sekeliling tempayan tu. Saya gali, masa tu saya memang berseorangan, jadi saya buat kerja tu seorang-seorang. Saya gali, saya bawa keluar tempayan tu dan masukkan di dalam kereta. Kalau diikutkan memang tinggi, lebih kurangnya tinggi, kalau saya berdiri lebih kurang tinggi sampai ke perut saya lah tempayan tu. Tak tahu macam mana saya boleh dapat kekuatan untuk angkat tempayan besar tu berseorangan dan orang kata arrangekan, letakkan tempayan tu di bahagian belakang. Jadi malam tu saya bergerak pulang ke Kuala Lumpur. Sampai di kawasan Temerloh, saya call kawan saya tu, saya panggil dia Kak Ngah. Saya sembang dengan dia, lebih kurang 2-3 minit macam tu, tiba-tiba talian terputus. Talian tu bila saya lihat dekat telefon saya, dia masih lagi ada dalam talian, di mana nombor, namanya masih ada di situ dan masih lagi tulis calling. Lepas tu saya telefon semua. Dia macam terdiam. Dia cakap, tadi kau cakap kau balik seorang, dia cakap kan. Memang kau balik seorang pun. Siapa perempuan kat sebelah kau? Dia cakap, mana ada perempuan, kau gila ke apa kan? Dia cakap, kata kenapa perempuan tu mengilai-ngilai, dia cakap tu. Gila. Dia cakap,
baru yang tadi masa call tu, rupa-rupanya masa talian tu terputus, saya cuma tak dengar dia, tapi dia dengar saya. Sampai di kawasan Karak, saya cuba call dia lagi sekali. Sembang, tiba-tiba kejadian tu jadi lagi sekali. Babe, siapa dekat belakang kau dia cakap tu? Kuatlah dia menilai. Masa tu baru saya punya bulu roma semua naik. Saya punya rasa yang macam, ya Allah, aku dah bawa balik benda. Dan memang saya yakin tempayan tu sebenarnya ada sesuatu. Sekarang baru saya fikir dan saya memang sangat takut masa tu. Saya bawa juga kereta, saya takut dan saya tak pandang cermin belakang. Saya elakkan untuk toleh. Saya dah terfikir macam mana saya nak bawa balik tempayan ni ke rumah saya. Datang idea jahat sikit lah. Saya nak letak tempayan ni di rumah sepupu saya. Saya bagi alasan lift saya rosak. Dan saya letak di bawah cucur atap rumah dia, di bahagian luar. Saya kata kat dia, saya tumpang kat sini 2-3 hari sampai lift rumah saya okey. Jadi rasanya dalam 3 hari ke 4 hari macam tu, saya pergi semula ke rumah tu untuk mengambil tempayan tu. Saya sampai je di pagar rumah dia. Saya pelik sebab saya letak tempayan tu di cucur atap, maknanya dekat dengan sliding door rumah dia. Sekarang ni tempayan tu berada di sebelah gate, beralih agak jauh, lebih kurang 3 meter. Saya tanya dia, kau alih ke tempayan ni? Kau letak sana kan? Baru dia perasan. Betul kau tak alih? Cakap tak ada. Okey, sebenarnya tempayan ni ada cerita. Masa tu saya memang kena marah lah. Saya tak boleh buat macam ni sebab saya rasa bersalah pada dia kan. Jadi saya bawa balik ke rumah saya. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang tempayan tu masih lagi dalam simpanan saya dan tak ada apa-apa lagi yang berlaku selepas kejadian tu. For hantu. Hai, seronok betul lah bila teringat balik kisah-kisah zaman sekolah dulu kan. Ramai kawan, tinggal di asrama, main sorok-sorok. Cak! Kau suka sangat mengganggu keseronokan aku, itu. Kenapa? Kau datang nak berkawan dengan aku pula? Aku tak nak jadi kawan kau. Aku takut. Pergilah. Aku tak nak. Tak naklah. Nak kata tak ada pun tipu kan. I memang percaya. I rasa alam mistik ni memang wujud. Sekolongan orang dia orang macam tak percaya because they want to ignore. Kan? Dia macam buat macam tak peduli. Tapi sebenarnya alam ni wujud dan untuk saksi percaya. Masa Sasi tengah belajar kat maktab ni kat negeri Pak Kuantan, masa belajar kat sana, kita masuk sebagai freshman tu, kita jumpa ramai senior. So masa kita lepak dengan diorang semua, dia selalu cakap malam-malam, diorang selalu borak cerita pasal perkara-perkara yang mistik yang berlaku kat kawasan college ataupun dalam college, ataupun ada juga cerita yang ada yang kena rasuk, you know. So tapi masa tu Sasi tak percaya. Satu trend yang popular, penuntut-penuntut college semua tak suka belajar kat bilik. Ramai yang keluar ke bilik classroom kan. Classroom dengan hostel tak jauh, tapi kawasan dia gelap. Sebenarnya ada beberapa kawan kita plan untuk hari tu. Kata jom kita pergi nak belajar kat bilik, kita jumpalah. Tapi apa yang berlaku bila kita semua pergi belajar, yang 3 tu tak dapat datang. Kawan-kawan Sasi tak dapat datang. So saya seorang kat bilik tu,
bilik tu bilik yang paling pertama kat college tu. Dia bilik yang paling tua. Bilik tu macam study room lah, tapi bukan study room yang budak-budak lain yang guna. So kalau you suka, because bilik tu ada problem dengan aircon, so, selalunya budak orang tak guna. Tapi I guna bilik itu hari tu because bilik tu kosong. Sebelah bilik tu tasik, so tak ada orang yang boleh berdiri kat tepi tu because dia memang berpagar. Lepas pukul 12 tu I pun rasa semacam like, tak rasa senang hati yang duduk seorang. I rasa dalam hati saya rasa macam nak keluar balik bilik. Oh, this is what happened. Masa duduk tu, kat bilik tu tak ada kipas, aircon, sunyi, tingkap tak ada yang buka, semua tutup. Tiba-tiba dengar macam ada benda gores kat tingkap. Tiba-tiba tingkap dia terbuka, angin dia punya curtain terbang-terbang. Oh bro, masa ni lah yang takut. Tiba-tiba pencil box tu jatuh. Oh yo, I ambil, I lari. Ni I beritahu warden, pakcik semalam masa Sasi belajar kat bilik tu ada benda-benda macam berlaku. Lepas tu dia tanya bilik mana. Lepas tu I dengar I kata yang 101 tu, yang bilik pertama. Tasik tu memang ada, dia memang berpuaka. Because ada selalu orang campak paku yang diorang guna apa dia kata selalunya macam orang nak gam jin. Diorang selalu gam kat pokok ataupun masuk ke dalam tin, buang ke dalam sungai. Dia dah last day, semua budak-budak semua dah habis exam. So selalunya lepas exam budak-budak maktab semua biasa malas sangat nak balik rumah. Yang ulat buku semua balik lah. Malam tu tak ada elektrik. So kita ada satu gang, cause kita semua duduk kat ground floor. Kita main police and thief. So cara nak cari budak-budak yang main macam pencuri tu, kita kena suluh lampu. Tengok kat mana, kat tingkap, kat bilik. Masa tengah suluh kat tingkat paling tinggi, oh bro, kita nampak lembaga ni duduk kat atas pagar benda yang grill tu. Kita ingat burung yang besar, tapi dia tak burung because kita nampak tangan dia panjang. So, benda tu masa kita suluh lampu, mata dia pun berkilau macam tu. And tempat tu memang ada monyet, tapi monyet semua yang monyet-monyet kecil. Ni macam manusia. Dia duduk atas pagar tu macam monyet. I was so shocked. I told my friend, I said, look at this, you know. Lepas tu I suluh balik, benda tu tak ada. Dengar bunyi dia macam lari kat bumbung asrama. Suluh kat sana, nampak benda tu lari atas roof. Masa tu kawan saya nampak yang benda kat bumbung tu lompat ke dalam hutan kat belakang. Hilang. Sudah lama aku menanti saat ini. Mari! Jat! Jat! Memang aku anak jantan. Pantang undur, pantang kalah. Jat! Mari dapat! Mari! Jat! Tapi kalau kau muncul sebegitu rupa, semua pun lari. Apakah kami bergumul? Apakah kami bergumul? Apakah kami bergumul? Apakah kami? Saya nak kata percaya 100% tidak. Boleh dikatakan 70-60% tu benda tu mungkin ada di atas sebab-sebab tertentu. Mungkin juga satunya gangguan mental, gangguan mata, gangguan telinga. Segala-gala gangguan yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kadang-kadang benda ni kita rasa kewujudan dia mengganggu kita. Sepanjang yang saya melalui benda-benda macam ni, saya belum lagi pernah rasa takut yang amat.
mungkin saya lagi takut Tuhan daripada takut hantu. Benda ni dialami sendiri dan oleh kumpulan kami, kumpulan Wings. Dia orang sendiri ada merasa benda tu. Dekat pukul 3, 2 lebih kita orang keluar. Saya pemandu, saya bawa van Wings kata lepas tu. Tahun 88. Saya turun di bukit di kawasan AU4 Hulu Kelang sana. Dulu orang cakap keras lah kawasan tu kan. Dia turun bukit, turun ke bawah nak masuk Malaysian Transformer tu kan. Saya turun bukit tu saya nampak, bukan saya seorang, tiga-tiga ni nampak manusia ke, wallahualam, wali ke, hantu ke, tak tahu. Muka dia saya nampak dia tutup macam kita pakai yang kan ada pengikut Ku Klux Klan kan, yang macam tu kan. Dia berjalan tapi muka dia ni putih kemerahan. Dia pegang satu tongkat macam Stairway to Heaven album tu. Pukul 3 pagi, 2 lebih pagi macam tu, untuk pergi ke mana? Kan dekat bukit-bukit time 88 tu mana ada rumah apa kat situ. Saya tengah bawa kereta, saya pandang, saya tak kelip mata, air mata saya berenang macam bertakung. Saya tengok, ya, si Eddie menjerit. Kan dia tak nampak sebelah. Dia berjalan saja. Kita orang dia slow kat sebelah dia tak tengok pun, dia tunduk macam ni dia jalan. Sebelum saya balik, siang tu saya balik, jumpa mak saya, cakap si cerita benda ni. Mak saya cakap, kenapa kau tak bagi salam? Cakap. Kemungkinan wali, kan? Kemungkinan. Kita mana tahu, kita dengan kepala kita time tu ingat ni semua apa ni, hantu ke apa kan. Tapi saya tengoklah, memang saya tak kelip mata, saya tak nak lepas orang barang sesaat. Saya tengok sampai bertakung-takung air mata. Dalam keadaan yang sama, kita ada rasa perasaan juga, hantu ke ni kan, apa kan. Itulah. Ini benda-benda yang sikit sebanyak yang saya lalui. Manusia sering takut dengan kejadian itu. Mengerti ajalah. Selagi jiwa berkelodak mencari kepastian, dia pun berlalu. Malas. Sudahlah. Kita tutup panggung kita malam ini. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Tapi ingat, selain kita, ada dia.